Dari 1990, Toyota dah ada segmen model dari bermacam-macam jenis. Nak sport car, kita ada Celica. Nak lagi laju, kita ada Supra. Nak sedan, kita ada Camry. Nak lagi mewah, kita ada Toyota Century. Nak SUV, kita ada Estima. Tapi nak lagi gah? Tak ada. Tapi tak ada hal pun. Sementara Toyota menawarkan segala jenis segmen untuk kenderaan persendirian, Toyota tak menawarkan MPV mewah sebab orang tak tahu pun benda macam ni boleh wujud. MPV pertama dunia diperkenalkan selewat 1982, Nissan Prairie. Ini antara segmen kereta yang paling lewat untuk wujud berbanding dari jenis kereta yang lain. Tujuan MPV asal adalah semata-mata untuk memuatkan penumpang seramai yang mungkin. Nak masuk barang pun boleh sebab apa? Dia luas. Dan bas merupakan pilihan yang mahal and even pelik untuk kita miliki secara persendirian. Dari sini pasaran untuk MPV itu pun wujud. Tahun 2000, Estima atau nama lain dia Previa rilis generasi baru lepas 10 tahun bersama generasi pertama. Namun, macam ada benda yang tak cukup. Hideyuki Iwata, Chief Engineer Toyota pada masa ini, dapat data yang Estima dan Previa ada musuh yang cukup banyak. Estima perlu bersaing dengan Mazda MPV, Honda Odyssey dan beberapa lagi kereta daripada US sebab Toyota banyak ekspor di sana. Dalam masa yang sama, Hideyuki Iwata juga nampak yang ekonomi dan GDP pada tahun 2000 ini terlalu hebat. Hebat sampaikan GDP Jepun 2.5 kali lebih besar daripada negara Jerman bila dikira dalam kiraan dolar. Tok Ta, Jepun sekarang ni dah kaya, okey? Dan saya nampak Tok Ta, kau panggil aku Tok Ta, yang kita patut cipta satu kenderaan dengan kemewahan pada level yang baharu. Kapal terbang? Taklah. Macam sedan mewah kita dah buat kan? Okey. Kita buat mewah dari segmen lain pula. Kita cerita pasal kereta kan sekarang. Okey. Satu masalah sedan mewah ni, dia mewah tapi kita nak lagi luas. Apa kata convert MPV kepada MPV mewah? Estima mewah. Tak cukup. Kena lagi besar. Relax lah. 22 Mei 2002 diketuai di bawah Chief Engineer Hideyuki Iwata tadi melancarkan Toyota Alphard yang pertama. Model Alphard ini direka asasnya daripada Estima generasi kedua, iaitu Estima yang sedang dijual pada masa itu. Walaupun nampak besar daripada Estima, dimension sebenar dua model ini tidak jauh berbeza kerana Toyota dah ada full size MPV dengan nama Grand Ace. Antara trik yang engineer Iwata buat adalah dengan memberi reka bentuk yang lebih cembung dan juga penggunaan pacuan tayar hadapan untuk membuang drive shaft belakang yang memakan ruang pada bahagian kabin dalaman. Satu signature untuk Alphard sejak daripada mula adalah pilot seat kerusi individu pada bahagian penumpang belakang untuk memberi efek kemewahan bersama ruang yang cukup luas. Alphard masih ada pilihan untuk ada bench seat seperti kereta lain juga pada bahagian belakang, tapi pilot seat adalah identiti paling terkenal untuk model Alphard sehingga hari ini. Jom buat Alphard ni lagi lain daripada MPV lain. Okey, kita letak diesel. Kan? Kalau pakai diesel, yes, mesti lagi jimat minyak. Yes. Kita bagi tahu Tok Ta dulu. Yes. Tok Ta, apa kata kita buat Alphard ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak habis cakap lagi. Aku tahu engkau nak propose diesel. Toyota pada awalnya pertimbangkan penggunaan enjin diesel di dalam MPV mewah ini. Namun, dengan kebimbangan berkenaan standard emission yang semakin ketat pada masa ini, Toyota decide untuk scrap idea tersebut kepada Alphard generasi pertama. Tak boleh lah ni. Tak boleh. Pasang hood scoop? Tak boleh. Pasang GT spoiler? Tak boleh. Semua tak boleh. Apa je yang boleh? Boleh pasang Aerilavia Air Freshener. Wow. Perbezaan paling ketara pada pembuatan Aerilavia Air Freshener dibina bersama formula yang sama. Perfume ADP dihasilkan memberi hasil wangian yang tahan lama pada setiap tunggangan. 4 haruman yang dihasilkan handmade daripada Malaysia. Kita ada pilihan lavender, honeydew, vanilla and lemon. Vanilla Air Freshener sangat sesuai digunakan di kawasan tertutup dan menukar bauan hampak kepada bauan yang wangi, termasuklah kereta, almari dan on report ada orang pakai dekat motor. Saya tak tahu kat mana logik dia, tapi ada orang buat. Aerilavia memiliki kotak dengan label window untuk membantu kita memastikan yang liquid perfume masih ada sebelum kita beralih kepada Aerilavia yang seterusnya. Mendapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Pasang turbo charger? Tak boleh. Okey, last. Electric tailgate.
Yang ni yang kita nak. Bekas Toyota Presiden Fujio Cho akui yang Alphard baru ini perlu bersaing dengan dua model JDM lain, iaitu second generation Nissan Elgrand dan juga Honda Elysian. Satu hal lagi, pelancaran Nissan Elgrand ini adalah sehari sebelum pelancaran Alphard. Jadi apa yang Toyota decide untuk make sure yang Alphard ini lebih digemari, Toyota memberikan optional electric power tailgate, features yang tak wujud pada pesaing lain dan memberi kelebihan kepada Alphard untuk jualan yang lebih banyak. 2005, Alphard diberikan facelift dengan rekaan grill, bumper dan juga finishing yang diupdate. Even sebelum tu lagi, Alphard ada hybrid version dengan bantuan tambahan sebanyak 17 ke 24 horsepower daripada elektrik motor. 2006, Toyota cakap dekat teammate, tak cukup mewah lagi. Nak apa lagi? Mewah lagi! Buang seat. Maka hadir satu variant yang paling mewah untuk Alphard pada masa ini, Royal Lounge. Untuk typical Alphard, kebiasaannya terdapat 3 row kerusi pada setiap kereta. Dan pada Royal Lounge, row paling belakang dikeluarkan dan kabin belakang pemandu hanya ada 2 tempat duduk sahaja untuk kemewahan yang paling premium bersama ciri-ciri lain yang cukup baik pada masa ini. Limousine mewah ada kan, ceilingnya rendah. Alphard headroom tinggi dan datang bersama vibe limousine. Orang yang pakai Alphard tengok orang dekat dalam limo, puih, ceiling rendah, miskin. Kemudian lahir generasi yang buatkan populariti Alphard berkembang macam Akamichi Choji Alphard AH20. Untuk generasi kedua, Alphard tak datang seorang dah. Kali ni Alphard ada kembar seiras dengan mata yang bercambah menjadi 4 bahagian hadapan dan belakang. Velfire! Fire! Nama Velfire ini adalah gabungan daripada Velvet Fire untuk emphasize karakternya yang menggairahkan. Dan dari kosmetik AH20, Alphard dan Velfire ada rupa yang sedikit berbeza. Alphard ada rupa yang eksekutif, corporate. Velfire pula lebih ke arah sporty dan juga gairah. At least itulah apa yang Toyota rasa, apa yang didesain. Diketuai oleh Chief Engineer Yuzo Nakagoshi, Alphard dan Velfire generasi ini masih lagi menggunakan desain Q daripada Alphard generasi pertama dengan lampu badan dia dan belakang yang hampir serupa. Untuk dua model kembar ini, kita ada pilihan 2.4 dan juga 3.5cc engine. Satu lagi yang kita boleh pilih kali ini adalah 2-wheel drive ataupun 4-wheel drive untuk pemanduan yang lebih mencekam. Pasal Alphard Velfire AH20, Toyota bagi variant XS, ZG, VSC, ZG, GL, VL, Royal Lounge. Banyak. Tapi satu yang saya belajar masa jual kereta Recon, kalau interior dia color beige, coklat yang terang tu, maknanya low spec trim. Itu memang kejadian Velfire Alphard sampailah hari ni. Yang tu yang saya tak faham sangat, sebab di mata saya kan, warna beige yang nampak lagi mewah daripada hitam. Tapi kita salesman kan, dia punya masalah. Tak cukup mewah lagi. Aduh, orang tua ni. Nak mewah lagi. 2011, facelift untuk Toyota AH20 adalah antara spek paling cun yang boleh kita dapat sebelum Royal Lounge. Kali ni datang variant premium seat package. Pada row kedua, row Datuk Zakirin duduk untuk pergi studio dia, datang dengan features heated and cool seat. Ditambah lagi dengan twin sunroof untuk selfie yang lebih natural di mata owner Velfire variant rendah. Tak cukup mewah. Toyota lancarkan Alphard generasi ketiga pada 26 Januari 2015 dengan rekaan luaran serba baharu bersama enjin yang baharu 2.5 liter 2ARFE dan juga 2ARFXE untuk petrol hybrid. Kemudian datang juga 2GRFE V6 dengan 3.5 liter capacity engine. Kalau AH20 membuat MPV mewah ini popular, kali ni AH30 yang perfectkan fakta ni. Kali ni reka bentuk luaran ada aesthetic value yang lebih tinggi dan boleh dikatakan cukup delicious. Owner-owner AH20 pun dah mula ramai dah pun yang swap bahagian hadapan dengan AH30 untuk nampak rupa Alphard yang lebih menawan dan mewah tu. Depan je lah, sebab bahagian belakang tapak dia tu kan dah lain. Nak buat boleh, kos lagi tinggi lah. Dan kali ni Royal Lounge dah bertukar kepada Executive Lounge. Kenapa pula? Yang paling mewah pergi ke Lexus. Lexus, jenama mewah di bawah parent company Toyota, membina LM350 iaitu Alphard yang lebih buff dan mewah daripada sebelumnya. Hampir sama dengan Royal Lounge, kali ini bahagian penumpang belakang semakin privacy dengan kerusi yang jauh lebih tinggi dan besar. Apa sahaja high-tech features yang ada dekat dalam Royal Lounge sebelum ini termasuk di dalam Lexus LM350 dan dipasang TV besar pada bahagian penumpang belakang. Tak main TV pop-up ni.
Bam, terus besar-besar. Untuk pemandu, digital rear view mirror dipasangkan dek kerana mustahil untuk pemandu memandang melalui TV dan seat yang tinggi itu. Untuk Alphard Vellfire ini, kita dah ada pilihan sama ada nak recon ataupun baharu. Harga baharu memang lagi tinggi, tapi sayangnya pilihan yang ada terlalu dikit. Kalau saya ingat balik, satu variant je untuk Vellfire dan Alphard tu. Jadi lagi menarik untuk kita pilih recon masa ni sebab ada spek serendah-rendahnya sampailah ke variant setinggi-tingginya. Dan Vellfire Alphard ni for sure status simbol untuk keluarga. Sebab tak semua orang mampu spend RM200,000 untuk sebuah kereta. Dan ini juga pilihan kereta paling besar yang boleh kita pilih. Dan dalam masa yang sama ada ciri-ciri luxury berbeza dengan MPV yang lain. Untuk pasaran Asia dan Asia Tenggara Ultimate Family Car. Nah, rata-rata orang yang survey model ni akan tertanya-tanya antara dia dengan Kia Carnival. Sebab Carnival hari ni juga MPV dengan rekaan yang nampak mewah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Hari ni Alphard dan Vellfire dah ada generasi baharu AH40 dilancarkan pada 21 Jun 2023 dan debut di Malaysia pada 23 Oktober 2023. Asalnya Tok tak plan untuk besarkan lagi generasi baru Alphard sebab saiz adalah salah satu selling point paling besar untuk model ni. Oleh kerana di Japan ada restriction size standard untuk vertical automated parking system, maka generasi ini masih lagi tidak jauh berbeza daripada generasi sebelumnya daripada segi saiz. Aduh, tak muat lah pula. Dengan kedatangan chassis arkitektur baharu Toyota TNGA, kali ni Alphard Vellfire juga mengikut model-model Toyota yang lain. Dan untuk Alphard Vellfire, chassis yang digunakan adalah dari jenis TNGA K, sama dengan Lexus LM yang lebih mewah. Vellfire selepas daripada AH20 ada sales yang menjunam kerana reka bentuk Alphard yang lebih kemas. Jadi untuk AH40 asalnya Toyota decide untuk berhentikan pengeluaran dan nameplate kepada Vellfire. Namun bila pihak penjualan counter balik mengatakan yang walaupun kekurangan pembeli berbanding Alphard, Vellfire masih lagi ada demand untuk jualan yang baik dan pemberhentian nameplate Vellfire akan merosakkan ekosistem Toyota MPV mewah. Jadi disebabkan salesman, Vellfire masih diteruskan untuk generasi kali ini. Tapi itulah, antara dua Alphard dengan Vellfire yang baru ni kan, memang rupa dia dah makin susah dah kita nak beza. Untuk variant Malaysia masih lagi ada satu jenis pilihan variant sahaja, 2.5 liter 2ARFE untuk Vellfire dan 2.4 turbo untuk Alphard. Tapi jangan risau, Malaysia ada market recon apa. Toyota Malaysia tak bagi option kita beli ikut saluran lain. Alphard dan Vellfire yang dah ubah persepsi Malaysia dengan MPV yang mewah. Tak ada kita tengok MPV dan mewah duduk dekat bawah satu bumbung sekali. Sama ada kereta tu MPV macam van, lepas tu kereta mewah 27. Ini perkara yang buatkan model ini berbeza daripada jenama lain. Dan of course hari ni dah ada musuh dia sendiri, Kia Carnival yang kita cakap tadi, dan Maxus yang EV baharu tu dah macam Vellfire sangat dah aku tengok. Jadi apa korang rasa pasal Alphard Vellfire? Komen kat bawah. Terima kasih kerana nonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang sebab kalau korang tak subscribe, kang terlepas pula video-video lain. Nanti beli Erilah VF Russian untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Kirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.